Webinar ini menerangkan secara terperinci mengenai kepentingan kesihatan mental dan mengeksplorasi masalah kesihatan mental di tempat kerja yang mana ianya mempengaruhi perkembangan individu bagi produktiviti kerja. Ia memberi tumpuan kepada beberapa aspek penting seperti pembentukan tekanan oleh konsep semula jadi iaitu sifat stres, hubungan antara punca tekanan dan bentuk personaliti individu. Kesihatan mental di tempat kerja adalah salah satu topik yang paling kurang dibincangkan dalam kajian menurut laporan kesihatan di Malaysia. Selain itu, aspek seperti penilaian kompetensi dibincangkan untuk memahami punca terhadap masalah kesihatan dan kesan tekanan secara emosi terhadap prestasi kerja. Ketidaksepadanan yang ketara antara peningkatan permintaan untuk sokongan kesihatan mental dan apa yang ditawarkan oleh majikan sekarang sukar untuk dinafikan. Tekanan emosi negatif sama ada secara mental, fizikal atau emosi adalah faktor pertama yang penting yang boleh membahayakan keharmonian dalam kualiti hidup pekerja. Implikasi negatif terhadap organisasi seperti penurunan produktiviti kerja, peningkatan risiko kemalangan di tempat kerja serta ketinggian kadar perolehan boleh berlaku sekiranya permasalahan kesihatan mental semakin berkembang. Apabila kesihatan mental seseorang tidak berjaya dirawat, sekiranya terjejas, ia boleh memberi kesan buruk terhadap prestasi mereka, termasuk ketidakhadiran, kekurangan produktiviti yang semuanya boleh menyebabkan penurunan prestasi organisasi. Kesedaran dalam kalangan pekerja dari segi mengawal tekanan mereka adalah penting untuk mencapai kesihatan mental yang baik. Bersyukur kepada hadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat menyiapkan tugasan berkumpulan ini untuk subjek pembangunan masyarakat 3 bagi semester ini. Projek pembangunan masyarakat yang dipilih adalah khas untuk membantu golongan pekerja dari segi kesihatan mental di tempat mereka di Malaysia. Program ini amat penting untuk pekerja kerana dapat membantu memberi yang terbaik dari segi pekerjaan mereka. Webinar ini telah merancang dengan penuh teliti dan telah melaksanakan program tersebut dengan penuh keyakinan. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Unit Pendidikan Jarak Jauh, Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan PACE kerana telah banyak membantu dalam urusan surat menyurat untuk mendapatkan kebenaran menjalankan program ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Dr. Nur Rosyamini binti Faizal selaku pensyarah subjek pembangunan masyarakat 3 kerana beliau telah banyak membantu dalam menjayakan tugasan ini dengan memberi maklumat-maklumat yang diperlukan. Ucapan terima kasih juga kepada pengarah PACE UUM kerana telah menggalakkan dan membuka ruang kepada para pelajar menganjurkan program-program yang berilmu seperti webinar ini. Jutaan terima kasih juga didedikasikan kepada Dr. Murali Taren, anak lelaki Paramaswa, Ketua Penolong Setiausaha Kanan Grade M52, selaku panel jemputan khas daripada Jabatan Sumber Manusia Kementerian Kesihatan Malaysia kerana telah sudi meluangkan masa bersama-sama berkongsi ilmu di dalam webinar ini. Jutaan terima kasih disempatkan kepada semua tenaga kerja di dalam kumpulan sendiri yang telah berhempas pulas bagi menyiapkan tugasan ini dengan kerjasama dan persefahaman sehingga tugasan ini berjaya dilaksanakan. Akhir sekali, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung sepanjang tugasan ini dilakukan dan dibentangkan. Sekian, terima kasih. Kertas kerja ini adalah untuk menjalankan program bagi memenuhi keperluan subjek pembangunan masyarakat 3 di bawah pensyarah subjek ini Dr. Rosyamini binti Faizal. Satu program webinar dijalankan bagi memberi pendedahan dan perbincangan menyampaikan maklumat-maklumat mengenai kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja. Pelaksanaan program ini melibatkan seramai 6 orang ahli kumpulan dan seorang pakar dari Jabatan Sumber Manusia sebagai penceramah. Mereka terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti program ijazah pentadbiran perniagaan di Universiti Utara Malaysia. Program webinar ini dilakukan secara talian bertujuan memberi kesedaran dan mendidik masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental di tempat mereka. Kesihatan mental adalah komponen yang penting dalam kesihatan keseluruhan yang
ditakrifkan sebagai keadaan kesejahteraan di mana setiap individu menyedari potensi penuhnya, boleh mengatasi tekanan hidup yang biasa, boleh bekerja dengan jayanya dan membuahkan hasil serta boleh menyumbang kepada dirinya atau masyarakatnya. Program webinar ini disasarkan kepada semua orang sama ada suri rumah, bekerja sendiri, memperoleh gaji atau majikan. Semua golongan ini dikategorikan sebagai pekerja di suatu tempat. Antara isu-isu yang dikupas adalah tentang kesedaran akan pentingnya menjaga kesihatan mental di tempat kerja serta mengenal pasti punca dan pengesanan awal. Selain itu, pendedahan dan didikan ke atas orang awam juga akan diberi agar setiap golongan lapisan masyarakat, tidak kira dari peringkat usia muda sehingga dewasa. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan latar belakang program, iaitu 2.1 sinopsis program. Program yang akan membicarakan tentang masalah kesihatan mental yang semakin berleluasa dewasa kini, terutamanya di tempat kerja. Pada masa kini, Malaysia mempunyai 32.4 juta penduduk dan semakin bertambah sehingga ke hari ini. Dari jumlah ini, hampir 69.6% atau lebih kurang 22 juta penduduk Malaysia terdiri daripada golongan yang bekerja. Ini merupakan satu kumpulan atau populasi yang besar dan penting dalam negara kita. Selain itu, kebanyakannya golongan ini menghabiskan waktu di ruang kerja atau pejabat dan bekerja sekurang-kurangnya 40 jam seminggu. Ada juga segelintir yang mampu atau terpaksa bekerja sehingga 60 jam seminggu. Kesemua aktiviti ini telah mempengaruhi kesihatan mereka, sama ada secara langsung atau tidak langsung tanpa mereka sedari. Tambahan pula, kita juga sering mendengar khabar mengenai penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kanser, kecil manis dan lain-lain. Namun seringkali kita terlepas pandang akan kesihatan mental seperti kemurungan, stres, kebimbangan yang melampau, keresahan dan lain-lain yang mana jika tidak dirawat atau dibiarkan berlanjutan, ianya mampu mempengaruhi seseorang untuk bertindak di luar kawalan seperti mencederakan orang lain, bahkan membunuh diri. Justru itu, kupasan mengenai isu masalah kesihatan mental akan membuang stigma masyarakat atau mendedahkan masyarakat tentang keperluan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja. 2.2 Rasional Program berkenaan dengan kesihatan mental menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO adalah keadaan kesejahteraan di mana seseorang individu mengenali bakatnya sendiri, dapat mengurus dengan cabaran kehidupan normal dan dapat bekerja dengan jayanya dan bermanfaat dan dapat menyumbang kepada masyarakat. Kesihatan mental sangat penting di semua peringkat kehidupan, dari zaman kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Pemikiran, pembelajaran, komunikasi, ketahanan dan keyakinan diri semuanya dibina di atasnya. Akibatnya, tiada siapa yang mengelakkan tekanan kerja, tidak kira betapa ringan, sederhana atau beratnya kerja. Ia menambah tekanan psikologi terhadap individu yang bekerja semasa dan selepas pandemik, sama ada dari pekerja sendiri atau dari syarikat. Bebanan kerja dan kesukaran bekerja adalah punca utama tekanan dan jika tidak diuruskan, mereka akan memberi kesan buruk kepada kesihatan mental yang membawa kepada gejala kesedihan, kebimbangan dan tekanan. Hasil webinar Google Meet yang diadakan pada 18 Jun 2002 ini telah menyebarkan kesedaran kepada kalangan pekerja dan majikan terhadap perlunya penjagaan kesihatan mental di tempat kerja. Panel jemputan khas daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dari Jabatan Sumber Manusia iaitu Dr. Murali Tarin telah mengupas lebih mendalam kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja. Segala pembicaraan dan soal jawab yang diajukan pastinya adalah untuk mencapai matlamat serta hala tujuan webinar ini dianjurkan. Webinar ini seharusnya diikuti atau disertai kerana ia sangat menarik dan sesuai untuk tontonan semua peringkat umur kerana penjagaan kesihatan mental ini bukan tertumpu kepada sesuatu jenis jantina atau sesuatu tahap peringkat umur, bahkan bangsa mahupun kaum, namun ia terdedah kepada semua golongan masyarakat. Kajian secara mendalam telah dilakukan sama ada secara pendekatan kuantitatif dan kualitatif termasuklah pendekatan kumpulan fokus. Sehubungan dengan itu, webinar ini adalah pastinya sangat membantu masyarakat dengan mengukuhkan pengetahuan dan menyingkirkan stigma tentang masalah kesihatan mental. 2.3 Matlamat Program. Webinar ini bermatlamat untuk memberi kesan kepada penonton juga kepada pengendalian program dalam jangka masa yang panjang, iaitu pertama, melahirkan masyarakat yang sihat, menjaga kesihatan mental dan peka terhadap isu kesihatan mental di tempat kerja. Yang kedua, mencetuskan kesedaran umum tentang kesihatan mental dan cara penjagaannya. Yang ketiga, mengubah stigma masyarakat tentang penyakit kesihatan mental. Dan keempat, membuang pandangan negatif masyarakat terhadap mereka yang sedang mengalami masalah ini. 2.4 Objektif Program.
Objektif program adalah yang pertama memberi garis panduan kepada majikan dan kalangan pekerja perlu terdedah dan tangani isu kesihatan mental di tempat kerja. Yang kedua, mewujudkan persekitaran kerja yang sihat dan kondusif. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan penjagaan kesihatan mental kepada majikan dan kalangan pekerja. Yang terakhir, dan dapat melahirkan pekerja yang sihat menjaga kesihatan mental dan peka terhadap isu kesihatan mental di tempat kerja. Salam sejahtera. Saya Haridas Analaki Arokida Sunda, nombor metrik 283178. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang 2.5 perincian program webinar. Webinar telah diadakan dengan jayanya menggunakan medium pelaksanaan dalam talian yang dirancang dengan aplikasi yang telah ditetapkan. Berikut adalah jadual webinar. Tarikh adalah 18 Jun 2022, hari Sabtu. Masa dijalankan adalah 8 malam. Tempat ataupun platform yang digunakan adalah Google Meet, iaitu pertemuan secara maya. Seterusnya, ahli jawatankuasa pelaksana telah membangunkan poster digital untuk disebarkan kepada ramai orang yang berkenaan dengan webinar ini. Dalam bahagian ini, kamu boleh melihat poster webinar serta kod QR pendaftaran dan kod QR webinar. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang 2.6, iaitu ahli jawatankuasa. Dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program, jawatankuasa telah pun dilantik, yang mana ahli kumpulan terdiri daripada 6 orang dan memegang jawatan masing-masing. Semua ahli jawatankuasa telah diberi kuasa atau sebab untuk kewajipan individu mereka, dan semua ahli telah bekerja dengan tekun untuk memenuhi kehendak jawatan. Ahli jawatan untuk program webinar kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja telah disusun mengikut carta di bawah. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang 2.7, iaitu prosedur dan jadual kerja. Program dilaksanakan mengikut sebagaimana perancangan yang telah ditetapkan. Setiap bahagian perjalanan program sentiasa dipantau oleh pengarah program dalam memastikan perjalanan program secara efisien. Setiap pelajar telah diberi ahli jawatankuasa yang tersendiri dan memastikan perjalanan program terlaksana. Senarai tugas ahli jawatankuasa seperti di atas. Terdiri daripada penasihat, pengarah, setiausaha, bendahari dan moderator. Ini merupakan perincian tugasan mereka. Pada bahagian ini, terdapat publicity atau promotion, technical dan protokol, dan ini merupakan perincian tugasan mereka. Sasaran tetamu bagi webinar ini adalah seramai 100 orang. Tetapi webinar ini terbuka kepada semua masyarakat secara umum, tidak mengira umur, agama, bangsa dan jantina adalah dijemput untuk turut serta. Tetapi, telah didapati seramai 20 orang peserta sahaja, termasuk dalam kalangan pekerja, pihak majikan, pelajar UUM dan orang awam telah mendaftar diri sebagai peserta webinar ini. Senarai peserta bagi webinar ini adalah seperti di atas. 2.82 laporan aktiviti yang dijalankan. Yang pertama, pengenalan kursus khidmat masyarakat dan program. Mesyuarat pertama bagi jawatankuasa pelaksanaan projek telah diadakan pada 23 April 2002. Kumpulan telah diberi arahan untuk melaksanakan program komuniti. Kumpulan ini diberi peluang untuk menentukan jenis dan nama program. Tenaga pengajar menerangkan dengan jelas cara menggunakan strategi ini untuk membangunkan dan mengurus inisiatif berasaskan komuniti serta cara untuk berjaya mengamalkan kemahiran komunikasi, protokol dan etika. Selain itu, arahan mengenai penstrukturan inisiatif komuniti dan hubungkan aktiviti integrasi kepada program komuniti telah disediakan. Yang kedua, pembentukan jawatankuasa program dan penetapan tarikh serta bentuk program. Disebabkan oleh cabaran dan had masa yang berbeza di kalangan ahli kumpulan, fasa awal projek kumpulan adalah menjalankan perbualan menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai salah satu pilihan komunikasi yang cepat dan mudah. Bagi inisiatif yang ingin diambil, kumpulan mula membentuk dan memilih ahli untuk jawatankuasa kerja. Ahli jawatankuasa menjalankan perbahasan mengenai format, nama, tarikh, masa dan permohonan yang akan digunakan untuk program apabila pelantikan dibuat dan diputuskan. Hasil perbualan ini telah diberikan kepada tenaga pengajar yang memberi pendapat mereka dan bersetuju dengan mereka. Pelaksanaan program, laporan aktiviti yang dijalankan. Nombor 3.
Senarai semak. Pengarah program telah menyediakan senarai semak program sebagai alat bantuan yang digunakan untuk mengatasi kegagalan sepanjang tempoh program dijalankan. Senarai semak ini digunakan untuk membantu agar konsistensi dan kesempurnaan sepanjang program ini bermula. Senarai semak ini telah dijadualkan dan meletakkan tugas-tugas yang perlu dilakukan mengikut masa, hari atau faktor-faktor lain. Senarai semak adalah seperti di lampiran E. Lampiran E, senarai semak program webinar kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja terbahagi kepada 4 kolom, iaitu perkara, nota, tindakan dan catatan. Catatan adalah senarai tugas yang dibahagikan kepada anggota. Manakala tindakan adalah apa yang perlu dilakukan oleh anggota. Nota adalah apa yang akan disediakan oleh ahli kumpulan dan anggota. Perkara adalah perihal yang perlu dilakukan ketika menyediakan senarai semak ini, seperti perancangan program, mesyuarat pertemuan, cenderamata, multimedia, promosi publicity, penyertaan, dan akhir sekali adalah laporan. Pelaksanaan program, laporan aktiviti yang dijalankan. Nombor 4, pembinaan modul dan kertas kerja program. Pada 15 Mei 2022, satu perbincangan diadakan secara dalam talian melalui aplikasi Google Meet. Pada pertemuan ini, pengarah program mula membahagikan tugas untuk memulakan satu kertas kerja berkaitan dengan program yang akan dijalankan. Setelah siap kertas kerja ini, satu perbincangan kali kedua secara Google Meet diadakan lagi pada 5 Jun 2022 untuk membincangkan tugas-tugas semasa webinar ini berlangsung. Dalam waktu yang sama, satu surat permohonan kepada pengarah PACE telah dihantar bagi memaklumkan program yang dianjurkan. Surat adalah seperti di lampiran F. Lampiran F, surat permohonan kepada pengarah PACE. Tarikh 29 Mei. Surat kepada pengarah dan juga Dr. Rosha Mimi. Permohonan meluluskan kertas kerja bagi webinar kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja. Surat ini disediakan oleh setiausaha iaitu Rewati Anak Perempuan Paras Manam. Pelaksanaan program, laporan aktiviti yang dijalankan. Nombor 5, promosi dan program pendaftaran. Urusdia program telah menjalankan tugas-tugas lain seperti membuat poster, QR code program, QR kod pendaftaran program, dan dalam masa yang sama ahli kumpulan mengatur strategi promosi untuk memastikan jumlah sasaran penyertaan program tercapai. Kelulusan telah diperolehi setelah menghubungi pihak pengurusan PACE melalui panggilan telefon oleh pengarah program, dan langkah seterusnya ahli kumpulan bersama bertindak menguar-uarkan program yang akan dijalankan. Promosi telah diadakan melalui aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Hebahan program di aplikasi sosial media seperti di lampiran G. Lampiran G, hebahan promosi webinar di aplikasi sosial media. Satu poster telah disediakan oleh unit multimedia dan poster ini telah disebarkan melalui aplikasi WhatsApp ke dalam grup-grup UUM dan juga kepada kenalan rapat. Pelaksanaan program, laporan aktiviti yang dijalankan. Nombor 6, panel jemputan. Dr. Mura Literen, anak lelaki para Maswa, Ketua Penolong Setiausaha Kanan Grade 52. Beliau merupakan seorang doktor yang pakar yang akan membincangkan berkenaan isu tekanan di tempat kerja. Beliau sudi meluangkan masa untuk menjayakan program ini walaupun jadual kerja beliau yang padat. Kepakaran beliau berkenaan psikoterapi dan masalah mental mampu memberi satu ilmu baharu kepada penonton yang menyertai webinar ini. Satu surat jemputan untuk menjadi panel telah dihantar kepada beliau oleh setiausaha dan ditandatangani oleh pengarah program pada 16 Jun 2022. Surat ini dihantar pada saat akhir kerana khawatir tugas beliau sebagai doktor tidak dapat memenuhi masa yang telah ditetapkan. Namun makluman akan webinar ini telah dimaklumkan lebih awal berkenaan tarikh tersebut, cuma jemputan secara rasmi dibuat pada saat akhir sahaja. Satu surat jemputan sebagai panel penceramah seperti di lampiran H. Lampiran H, surat jemputan kepada penceramah. Jemputan sebagai penceramah bagi webinar yang bertema kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja bertarikh 16 Jun 2022 ditandatangani oleh setiausaha iaitu Rewati Anak Perempuan Paramasenan. Pelaksanaan program, laporan aktiviti yang dijalankan. Nombor 7, moderator soalan tentatif program. Moderator yang telah dilantik iaitu pengarah program
saudara Haridas anak lelaki Arokiados dan saudari Nur Hidayah binti Muhammad Jamian. Mereka berdua menjalankan tugas yang sama namun skrip yang berbeza. Saudari Nur Hidayah akan memulakan pembukaan majlis serta memperkenalkan panel jemputan, manakala saudari Haridas pula akan bertanyakan soalan kepada panel. Satu tentatif dan soalan yang diselia oleh moderator telah dibincangkan dan dipersetujui. Tentatif dan soalan di lampiran I. Lampiran I tentatif program terbahagi kepada 4 kolom iaitu masa atau cara, teks perbicaraan, pembicara. Okey, pada kolom masa 8 malam para hadirin mula sertai webinar. Soalan apa yang dibaca adalah seperti di teks inilah. 85 minit ketibaan jemputan Dr. Muralidharan. Okey. 8.10 bacaan doa dan montaj. 8.15 kata-kata aluan oleh moderator. 8.20 bual bicara kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja. 8.30 bual bicara bertajuk kepentingan penjagaan kesihatan mental. 8.50 adalah sesi pertanyaan daripada para hadirin. 8.55 malam satu majlis penutupan dan sesi fotografi. Pelaksanaan program, laporan aktiviti yang dijalankan. Nombor 8, pelaksanaan program. Pada 18 Jun, satu webinar bertajuk kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja telah dijalankan bermula 8 malam hingga 9 suku malam. Program webinar ini menjelaskan pelaksanaan suatu sesi perbincangan secara maya bagi menyampaikan maklumat-maklumat mengenai kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja oleh pakar bidang kesihatan mental. Berlangsung secara siaran langsung di Google Meet. QR kod serta link webinar telah kami maklumkan kepada para peserta yang mendaftar dan menyertai webinar ini melalui pautan tersebut. Sesi bual bicara telah berlangsung seperti mana telah dirancang. Sepanjang webinar berlangsung, turut diselit sorotan video pendek sebagai selingan. Panel jemputan memberi kerjasama yang baik dan sangat bertimbang rasa. Beberapa soalan yang diajukan telah pun beliau jawab dan didapati program ini telah menarik perhatian ramai kerana begitu banyak soalan-soalan yang diajukan oleh para peserta. Namun kerana kekangan masa, maka tidak semua persoalan yang diajukan dapat dijawab oleh panel jemputan. Antara soalan yang diajukan oleh peserta adalah seperti di lampiran H. Lampiran J, soalan yang ditanya kepada penceramah berkenaan kesihatan mental pekerja di tempat kerja. Apakah itu kesihatan mental? Pentingkah seorang individu yang perlu menjaga kesihatan mental di tempat kerja? Dan berikutnya, pelaksanaan program, laporan aktiviti yang dijalankan. Nombor 9, pelaksanaan program. Walaupun telah menghadapi pelbagai kekangan dari segi faktor dan sebagainya, namun program dapat berlangsung dengan jayanya yang mana mengambil masa lebih 1 jam. Ahli kumpulan mengambil masa 10 minggu untuk menyiapkan segala persiapan bermula daripada 24 April 2022 pertemuan pertama yang mana arahan diberikan sehingga 18 Jun hingga hari webinar berlangsung. Segala perbincangan, perancangan, penyediaan kertas kerja, perbincangan tajuk, edaran surat, promosi, perbentangan kertas kerja, penambahbaikan kertas kerja sehingga pelaksanaan program telah memakan masa selama 10 minggu. Segala perancangan telah didokumentasikan di dalam carta Gantt. Carta Gantt adalah seperti di lampiran K. Lampiran K, carta Gantt pelaksanaan program webinar kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja terbahagi kepada 3 kolom iaitu kerangan aktiviti April 2022, Mei 2022, Jun 2022, Julai 2022. Carta Gantt menjelaskan perihal bermula daripada permulaan hingga penyerahan portfolio program. Pelaksanaan program pada minggu ketiga Jun 2022. Laporan keuangan. Setiap ahli jawatankuasa telah dikenakan bayaran sebanyak RM30 untuk setiap orang. Tujuan kutipan yuran keahlian ini bertujuan untuk membiayai program webinar yang akan berlangsung. Hasil kutipan berjumlah RM180 diguna pakai seperti yang tertera pada jadual berikutnya. Sebanyak RM160 telah diguna pakai sebagai pembayaran kepada penceramah jemputan iaitu Dr. Muralidharan sebagai penceramah,
Beliau dikehendaki untuk mengulas, memperincikan topik-topik dan juga menjawab soalan daripada para peserta dan juga moderator. Manakala sebanyak RM20 diguna pakai sebagai kontingensi, iaitu untuk menangani masalah-masalah yang telah diduga seperti pembayaran yuran, penyuntingan aplikasi, video dan sebagainya. Penilaian keseluruhan. Penceramah jemputan iaitu Dr. Muralidharan merupakan seorang yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang beliau sendiri dan dalam menangani masalah-masalah berkaitan dengan tekanan emosi di tempat kerja. Beliau juga merupakan Ketua Penolong Setiausaha Kanan di Kementerian Sumber Kesihatan Malaysia. Topik webinar yang dipilih amatlah bertepatan dengan situasi pada masa sekarang kerana ramai masyarakat Malaysia mengalami tekanan emosi di tempat kerja. Penceramah jemputan menggunakan pendekatan yang menarik bagi perbahasan topik webinar dengan perkongsian kisah yang nyata daripada beliau sendiri. Penceramah jemputan juga menggunakan pendekatan yang mudah difahami tanpa penggunaan terma-terma saintifik bagi memudahkan setiap peserta mengikuti apa yang dibincangkan sepanjang webinar. Penceramah dan juga moderator kelihatan begitu selesa berinteraksi sesama sendiri dan dalam masa sama berjaya menjawab soalan yang dikemukakan daripada peserta. Pada akhir webinar, borang maklum balas diedarkan bertujuan untuk mendapat maklum balas daripada peserta. Berikut merupakan maklum balas yang diterima daripada peserta. Salam sejahtera. Terlebih dahulu memperkenalkan diri saya, Revati Paramasanam, nombor matrik 282514. Slide pembentangan saya, capaian internet masa kini, pembelajaran maupun sebaran maklumat atau perkongsian ilmu adalah dilakukan secara alam maya. Dari sudut positif, ia adalah satu perubahan teknologi yang serba moden dewasa ini. Tambahan pula, secara atas talian sepenuhnya, walaupun negara Malaysia berada dalam fasa peralihan ke endemik. Walaupun peralihan ke endemik masih menggunakan secara atas talian, cara ini adalah yang terbaik dilakukan oleh semua pihak. Di dalam kelas secara talian agar dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai minda dan sasiah kelas pertama serta mempunyai semangat berpasukan dalam menjayakan sesuatu program. Selain itu, orang ramai dapat mempelajari amalan dan cara mengurus kesihatan mental di tempat kerja yang kemudian dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Akan tetapi, tidak semua mendapat manfaat tersebut kerana pembelajaran, sebaran maklumat maupun perkongsian ilmu secara atas talian hanya berkesan sekiranya capaian internet dapat dinikmati secara meluas bukan sahaja di bandar tetapi juga di luar bandar. Dan kawasan pendalaman begitu juga yang dihadapi oleh kumpulan ini menghadapi masalah capaian internet sewaktu program berlangsung. Raptai. Tidak melakukan raptai berulang kali untuk memastikan tiada masalah sewaktu webinar berlangsung menyebabkan prestasi kumpulan kami menurun sewaktu menjalankan webinar atau persediaan sebelum webinar berlangsung turut terjejas. Aplikasi Google Meet. Walaupun Google Meet ditawarkan secara percuma, bukan semua fungsinya. Kami perlu membayar tambahan untuk menggunakan perkhidmatan lengkap Google Meet untuk persidangan video atau mesyuarat dalam talian. Ringkasnya, pengguna mesti melanggan atau membeli pakej Google Suite pada harga yang ditetapkan oleh Google untuk menggunakan perkhidmatan tertentu. Kekurangan peserta. Webinar kami dilangsungkan pada hari Sabtu. Hal ini menyebabkan ramai orang tidak dapat hadir ke webinar kami. Hari Sabtu merupakan hari cuti untuk orang bekerja bagi berehat di rumah dan meluangkan masa bersama keluarga. Kami telah menjemput seramai 50 orang ke webinar pada malam tersebut, tetapi yang hadir adalah sebanyak 20 orang dan lain tidak dapat hadir atas alasan-alasan tertentu. Show dan pandangan. Pada pandangan saya, majikan dan kerajaan Malaysia masih lagi memandang remeh akan kepentingan kesihatan mental di tempat kerja. Pihak majikan lebih bertumpu kepada penjagaan kesihatan fizikal
seperti kecederaan sewaktu bekerja dan penyakit pekerjaan. Majikan akan membelanjakan wang untuk membeli peralatan keselamatan dan mengubah prosedur selamat yang akan memastikan kesihatan fizikal pekerja terjamin sewaktu bekerja. Webinar yang telah dijalankan mengecapi target seperti yang dimahukan. Terdapat beberapa kelebihan yang didapati melalui webinar ini seperti mampu membantu para peserta webinar untuk lebih mengenali diri sendiri dan bagaimana caranya untuk mengendalikan masalah para pekerja serta pihak majikan bagi mendedahkan kepentingan penjagaan kesihatan mental serta mempelajari pelbagai usaha bagi menjamin kesihatan mental yang sihat. Selain itu, orang ramai dapat mempelajari amalan dan cara mengurus kesihatan mental di tempat kerja yang kemudian dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dikenal pasti di sepanjang program tersebut berlangsung. Antaranya adalah anggota pengendali webinar didapati tidak bersedia sepenuhnya dan webinar tersebut agak terganggu akibat masalah capaian internet yang kurang memuaskan. Maka adalah lebih baik untuk para pengendali webinar melakukan persediaan seperti berlatih sebulan sebelum webinar tersebut dijalankan bagi memastikan kelangsungan majlis. Masalah capaian internet juga adalah sesuatu yang tidak dapat dijangka, jadi setiap ahli perlu memastikan mereka berada di kawasan yang mempunyai akses terhadap kemudahan internet yang laju. Lapisan masyarakat dalam memberikan impak sosial yang bertahan lama dan sesuai dengan trend semasa. Tajuk kesihatan mental yang sihat dapat mengatasi tekanan normal kehidupan, dapat bekerja dengan produktif dan bermanfaat serta mampu memberi sumbangan kepada komuniti adalah satu kelebihan bagi sesuatu program. Ia juga dapat menarik jumlah peserta yang ramai. Ini menyebabkan sesuatu maklumat itu dapat disampaikan dalam kapasiti yang besar serta memberi manfaat kepada mereka, memberi solusi kepada masyarakat dalam waktu sesegera mungkin. Kebiasaannya, tajuk kesihatan mental di tempat kerja ini melibatkan isu yang hangat diperbincangkan pada ketika itu. Justru perbincangan seperti ini dapat memberikan maklumat yang pantas kepada pengguna internet yang tercari-cari maklumat tersebut. Pihak majikan lebih bertumpu kepada penjagaan kesihatan fizikal seperti kecederaan sewaktu bekerja dan penyakit pekerjaan. Manakala kerajaan Malaysia juga gagal merangka undang-undang atau regulasi yang akan memastikan kesihatan mental pekerja terjamin, saya menyarankan kerajaan Malaysia mula campur tangan dengan mengubah undang-undang yang akan memastikan majikan yang gagal menyediakan persekitaran kerja yang selamat akan dihukum. Kesimpulannya, webinar ini dapat memberi manfaat kepada peserta dan bersedia untuk menjadi model insan di masa yang akan datang. Webinar kesihatan mental ini juga membudayakan amalan minda sihat dalam kalangan peserta serta dapat menangani dan mengurangkan stres dan penyakit mental yang dilalui. Gangguan perasaan dan kecelaruan minda yang dihadapi oleh peserta boleh ditangani dengan webinar ini. Tambahan pula, impak endemik merangkumi pelbagai aspek meliputi aspek ekonomi maupun aspek kesihatan. Webinar ini diharap dapat menjelaskan lebih lanjut dan teliti tentang kepentingan menjaga kesihatan mental kepada para peserta. Justru webinar ini juga diharapkan peserta dapat melahirkan insan yang cemerlang dan membantu sesama lain dari segi kesihatan mental. Akhirnya, urus setia webinar ini juga ingin mendapat kerjasama dan sokongan dari pihak atasan yang terlibat untuk menjayakan webinar ini dan amat dihargai serta didahului dengan ucapan. Di samping itu, webinar ini secara keseluruhannya telah mencapai objektif yang dimahukan. Kesihatan mental di tempat kerja sangat penting kerana ianya akan memastikan pekerja berada di dalam keadaan optimal. Ini akan memastikan hasil pekerjaan memuaskan dan pekerja berada di dalam keadaan sejahtera. Pihak majikan tidak boleh menganggap kesihatan mental sebagai hal remeh yang boleh diselesaikan oleh pekerja sendirian. Majikan harus campur tangan dan ambil tahu mengenai tahap kesihatan mental pekerja sendiri.
Seterusnya, memberikan bantuan yang diperlukan oleh pekerja tersebut.